maka ikatan ini akan terbuka, kata Rasulullah SAW dalam hadis. Bila mana kita terjaga, ia akan terbuka bila mana kita menyebut nama Allah SWT. Nah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lari dia satu, terputus satu ikatan. Kita pun bangun, sebab kita pun bangun, pergi ambil wuduk. Kita pun masuk bilik air, kita ambil wuduk. Satu ikatan dah terputus, tinggal dua lagi. Tinggal satu lagi. Dua ikatan dah terputus. Lepas kita ambil wuduk, kita pun Allahu Akbar, habis clear. Habis, terputus saja. Jadi nak memutus ikatan-ikatan syaitan ni, mesti lakukan 3 perkara. Yang pertama, kita berdoa ataupun kita menyebut nama Allah Ta'ala. Terjaga, bismillahirrahmanirrahim. Boleh lagu, walaupun tak hafal doa tadi ni. Macam tadi ke lah. Nak hafal doa tu kena masuk pasti balik. Jadi tak apalah kalau tak baca itu. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, okey, terputus satu. Yang kedua, pergi ambil dulu. Yang ketiga, sembahyang, solat. Jadi hadis. Maka kata di dalam hadis itu, bila mana kita melakukan 3 perkara ini, faqad nasyata, kita akan jadi cerdas. Semangat sikit. Tapi kalau kita tidak buat begitu, kata Rasulullah SAW, maka syaitan itu akan kontrol kita pada hari itu. Sebab itu kita tidak cerdas. Nak pegang Quran pun tak boleh, tak ada semangat baca Quran. Lepas semayang, tak nak semayang, nak semayang lain. Semayang sunat pun tak nak. Dia datang juga masjid. Akhir hujung-hujung rakaat baru sampai. Jadi dia tak ada semangat. Sebab itu. Baik, kita tengok lagi ya. Hawa nafsu sangat sukar diajak berkompromi untuk membulatkan hati hanya beribadat kepada Tuhan. Sebab hawa nafsu akan senantiasa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita memerlukan sesuatu untuk mengendalikan hawa nafsu, iaitu takwa. Jadi kata Syekh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ini, nafsu ni tak boleh nak kerjasama dengan kita. Cukup tak boleh. Dia cukup. Apatah lagi kalau nafsu itu nafsu yang amarah, Allah lagi besar. Nafsu lawamah pun tak boleh. Nafsu mulhimah pun tak boleh. Nafsu yang stabil, yang paling tenang, yang paling stabil, peringkat nafsunya ialah nafsu mutmainnah. Itu okey. Kalau nafsu ini tak ada masalah bagi dia. Tapi orang nak sampai nafsu ni pun Allah. Tasbih dia 4-5 kali dah putus. Bertukar tasbih dia. Terputus tadi tu. Orang nak sampai peringkat ni. Hak kita, kawan kita berbalik umrah ada, balik haji pun ada, tak pernah pakai-pakai pun. Lah kan gantung kat kaita. Kaita yang berzikir, kita tak pernah berzikir. Itu pun. Kadang-kadang kita pun pergi umrah, cari tasbih kayu kokor, hebat kokor dia. Macam-macam. Tulang muntah lah, apa lah semua. Tapi balik ke rumah, tak ke mana. Bila nak jumpa, masuk ICU. Masuk ICU baru nak cari tasbih. Masa tu tak berguna lah. Jadi memang kerja nafsu dia begini. Dia tak boleh. Dia kena senantiasa berjihad. Dia kena senantiasa bermunjahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berjihad, yang bermunjahadah, yang melawankan nafsunya, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjuk jalan untuk menuju kami. Jadi kena lawan. Bukan senang nafsu. Jangan kata apa, kalau kita ambil wuduk sebelum tidur, bolehkah kita amal ini? Atau terbatal wuduk? Biarlah.
Amal itu pun cukup lah. Ada wudu sebelum tidur. Pastikan sebelum nak tidur solat witir. Sebab kita ni jenis tak apa cergas. Nak sembahyang witir lepas subuh kan pada tengah malam memang tak boleh lah. Ini oleh kerana itu kita mengambil satu sikap yang ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Witir itu selepas solat Isya. Lepas Isya buat kat mana? Kalau buat kat rumah memang tak boleh lah. Tak jadi. Baru pergi 7-Eleven ni kan tutup lagi. Semua tutup lah. 7-Eleven sampai kiamat pun tutup. Dia ada 4 jam kan. Dah pergi sana lupa dah. Nak apa dah. Kita buat sebelum mari. Meraihkan masjid. Semalam saya pergi kat country room. Hebat masjid tu. Lepas saya berceramah, ada lagi kuliah ni. Kuliah fiqh. Dikendali oleh Tuan Imam. Ada pula kuliah lagi. Macam kita dulu lah. Dulu kita pun ada juga kuliah. Pasal ada halaqah-halaqah untuk buat kuliah. Kemudian malam tadi ada qiyam mulai lagi. Hebat. Jadi baguslah. Ada setengah masjid tempat saya pergi ya. Saya tak nak cerita lah mana-mana masjid, mana surau. Yang impun duit ada beratus-ratus ribu. Dah impun duit. Dia 200-ratus ribu. Tu saya kata masjid ni bukan ada pewaris. Yang simpan duit ratus-ratus ribu buat apa? Orang bagi, orang derma, orang apa semua tu nak buat kebajikan. Kita buat program masjid ni, tempat yang saya cerita ni tak ada program. Kuliah saya satu, lepas tu ada lain ada. Satu minggu tu ada 1-2 kuliah. Tak macam kita ni rancak kan. Ada. Lasi masjid. Duit banyak. Kalau dia nak buat program apa boleh Allah. 100,000 duit. Kaiman tu pening kepala. Ustaz Allah, kita nak buat tu pada hari tak boleh. Nak buat ini, susah kata tak boleh. Nak buat ni apa nama Nazir dia pula kata tak boleh. Nazir pula hebat Tan Sri. Saya tak nak sebut lah. Saya kata lagi payahlah cerita. Ini masalah. Jadi masjid ni bukan ada pewaris. Apa nak diwaris? Jadi bila mana kita belanja, dia masuk. Tapi yang datang masjid pun jangan tak bagi pula, bagilah. Ini nak bagi pun berkira juga. Macam mana nak hidup? Jadi kita hidup, kita masjid ni dihidupkan dengan kita. Kita banyak program yang kita boleh. Ini dapat manfaat pada kita bersama. Jadi nafsu ini, dia kalau nak tunduk bila mana dia ada ketakwaan kita. Ini dia kena senantiasa kita kena lawan je lah. Sekiranya umpama mengendalikan kuda degil, kita juga harus mampu untuk mengendalikan hawa nafsu ke arah kebaikan dan kebenaran. Jangan sampai terjerumus ke dalam perkara-perkara yang merosakkan dan menyesatkan. Jadi antara kita nak kontrolkan nafsu itu, dia kata sini ialah macam kita nak mengendalikan kuda yang degil. Jadi kuda yang degil ini boleh dididik, boleh diasuh. Boleh diasuh dan boleh dididik. Sebab itu kita boleh buat program. Kita program, kita jangan kita nak program kita ni program yang menurut. Sebab tu kita nak buat program ni jangan syok sendirinya. Kadang-kadang orang buat program ni dia syok sendirinya. Kita tak nak main-main, kita nak panggil yang kau-kau punya.